Baik. Saya tak ada banyak saya nak bagi pada petang ini, cuma saya nak bacakan sebuah hadis saja. Mungkin ada yang kata, sebuah hadis je. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Sa'id bin al-Musayyib, seorang tabi'i. Tabi'i ni siapa? Tabi'i ni orang yang belajar dengan sahabat Nabi SAW. Sahabat ni orang yang bertemu dengan Nabi SAW, beriman waktu bertemu dan mati atas Islam. Itu 3 syarat sahabat lah. So sahabat ni dia belajar dengan Nabi SAW, Nabi pun wafat, sahabat diajar pula hadis kepada tabi'in, diajar agama kepada tabi'in. So di antara tabi'in yang terkenal di Madinah pada waktu itu, minal fuqaha as-sab'ah, di antara 7 orang faqih yang berada di Madinah pada ketika itu adalah Sa'id ibn al-Musayyib. Siapa Sa'id bin Musayyib? Sa'id bin Musayyib adalah menantu kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia menikah dengan anak Abu Hurairah. Dia kata apa? Dia kata, "Inni la asiru masirata yaumin wa laylah li ajli al-hadithil wahid." Aku sanggup berjalan 1 hari dan 1 malam. Perjalanan 1 hari dan 1 malam. Dan kita kena tahulah zaman tu dia berjalan padang pasir. Dia tak ada RNR, dia tak ada tol, dia tak ada apa? RFID apa? Reverse, forward, insya-Allah detect. Saya salah masuk simpang banyak tadi. Maklumlah orang kampung kan. Perlis ni 9 kereta jam. Tadi betul-betul punya jam lah nak datang sini tu yang lambat tu. Okey. Dia kata aku sanggup bermusafir 1 hari dan 1 malam hanya semata-mata kerana nak mencari sebuah hadis. Dan ada satu kisah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub ni, dia ni sahabat Nabi SAW. Dia dengar satu hadis daripada Nabi SAW, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Sesiapa yang menutup aib orang Islam, Allah Ta'ala akan tutup aib dia di hari kiamat. Dia dengar hadis ni daripada Nabi, tapi bila Nabi wafat dia lupa. Dia kata, betul ya aku dengar daripada Nabi? Takut-takut dia tersilap. Dia cari pada masa tu siapa yang sama-sama dengan dia, yang pernah dengar hadis yang sama daripada Nabi SAW setelah Nabi wafat ni. Tak tahu siapa lagi dia nak verify. Siapa lagi yang dengar sekali dengan saya? Cari punya cari. Dia jumpa satu orang sahabat yang dengar sama dengan dia hadis ni daripada Nabi SAW. Nama sahabat tu Uqbah bin Amir. Siapa Uqbah bin Amir? Uqbah bin Amir ialah pembesar pada ketika itu yang sedang dihantar oleh khalifah untuk duduk di Mesir. Tahu Mesir? Kan? Mestilah tahu Mesir kan? Mesir ni bumi Afrika. Dia bukan bumi Arab lagi dah. Dia bukan semenanjung Arab lagi dah. Dia nak masuk bumi Afrika. Tapi Arab lah duduk situ. Kan? Jadi dia pun ambil unta dia, keluar daripada Madinah, mengembara rentah Laut Merah, semata-mata kerana nak jumpa dengan Uqbah bin Amir. Dia pun sampai dekat Mesir, dia jumpa Uqbah bin Amir. Dia pun tanya dekat Uqbah, dia tanya dekat Bawab. Bawab ni tukang jaga gate. Sebab Uqbah ni orang besar. Dia kata, Uqbah ada? Masuk. Dia pun masuk. Dia pun kata, "Wahai Uqbah, saya mendengar satu hadis daripada Nabi SAW, saya nak atasabat, saya nak verify, betul tak saya dengar daripada Nabi macam tu lafaznya?" Dia pun baca hadis tu. Uqbah kata, betul lah tu, saya pun dengar macam tu juga. Maka dia kata, "Okey, terima kasihlah, saya nak balik." Uqbah kata, masuklah dulu. Rehat ke? Makan ke? Minum ke? Dia kata, "Tak, saya datang ke sini semata-mata kerana saya nak verify sebuah hadis. Maka saya dah jumpa, saya dah semak, hafalan saya betul, saya kembali ke Madinah." Subhanallah. Ajaib. Kenapa ajaib? Kenapa kesungguhan golongan sahabat, golongan tabi'in mengembara mencari hadis ni pasal apa? Kenapa? Kerana mendengar sebuah hadis ni, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian,
bukan satu benda yang senang pada zaman dulu. Ada di kalangan penuntut ilmu hadis, nak dapat semua hadis daripada tok guru hadis pada zaman tu, mereka terpaksa mengembara jauh. Ada kadang-kadang yang tok guru buat perangai pun ada. Di antara tok guru yang banyak buat masalah pada masa tu ialah Al-A'mash. Kita buka dalam kitab Ar-Rihlah fi Talabil Hadis karya Al-Khatib Al-Baghdadi. A'mash ni dia rabun. Sebab tu dipanggil A'mash. A'mash ni si rabun. Dia tak pun nampak mata dia. Dia ada bela anjing. Anjing ni kita boleh bela, tapi untuk tujuan yang tertentu lah. Jaga rumah, jaga kebun, jaga ternakan. Tapi dia ada anjing tu, kan? Bila dia tengok penuntut ilmu hadis bawa aja lembaran-lembaran nak dengar hadis pada dia, dia lepaskan anjing tu. Berlari orang yang belajar hadis. Susah nak dapat hadis daripada A'mash ni. Ada orang bila A'mash buka kelas hadis, jangan siapa duduk sebelah dia. Dia tak suka. A'mash ni, A'mash punya cerita lah. A'mash ni tokoh besar, dia hebat, tapi dia ada perangai dia. Jangan siapa duduk sebelah dia. Dia tengah membaca hadis, orang tak boleh duduk sebelah dia, tak suka. Tiba-tiba ada satu kisah, dia tengah apa? Dia tengah baca hadis. Satu orang nak murid masuk. Penuh tempat tu, tak ada tempat lah. Yang kosong sebelah A'mash kan? Dia pun duduk. Orang tak tahu, budak tak tahu. Baru-baru masuk, tak tahu yang tok guru tu tak suka orang duduk sebelah dia. Dia pun duduk. Anak murid yang lain pelik, berani duduk sebelah saya. A'mash, dia rabun kan? Dia tahu sebelah dia ada orang. Tapi dia tak nak berhenti. Dia ludah. Sikit-sikit dia ludah. Orang yang lain kata, jangan bersuara, nanti kelas hadis habis. Kelas hadis akan berhenti. Tahanlah. Berbuih kena ludah. Semata-mata kerana nak mempelajari hadis. Tapi hari ini orang yang belajar hadis dipandang zero. Orang yang belajar hadis dianggap sebagai pemecah belah masyarakat. Orang yang nak mempertahankan hadis tak diberi ruang yang banyak. Itulah nasib penuntut ilmu hadis daripada zaman dulu sehinggalah zaman sekarang. Orang belajar hadis zaman dulu dipulaukan. Al-Auza'i umpamanya, orang tak nak kawan dengan dia. Pasal apa orang tak nak kawan dengan dia? Sebab dia strict. Siapa baca hadis tak betul, dia akan tegur. Ni tak betul, ni hadis palsu ni. Sebab dia kritik perawi ni dhaif, perawi ni nyanyuk sebelum mati, perawi ni baca hadis tak betul. Orang tak suka, kritik. Mana ada orang suka kritikan, betul? Tapi kata Imam Ahmad, kata Ibnul Mubarak, ta'al ma'ana naghtab fillah. Mari duduk bersama dengan kami, kita mengumpat kerana Allah. Mengumpat ni maksudnya kita nak sebut kelemahan perawi kerana Allah, kerana nak menjaga tradisi Islam. Kerana hadis palsu dah bertebaran dah zaman tu, tak terkawal. Sebab itu kata Ibnul Mubarak, seorang tokoh hadis besar, ketika mana ditanya tentang pemalsu hadis yang muncul, perawi-perawi yang lemah muncul, apa kata Ibnul Mubarak? Ya'ishulahal jahabizah. Kerana itulah jago-jago hadis itu muncul untuk mempertahankan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak dengar hadis zaman sekarang ni, ya, nak dengar kuliah hadis yang betul-betul sukar. Dan bila kita dengar hadis, itu sebenarnya rezeki. Dan Nabi SAW memberi jaminan kepada mereka yang mendengar hadis, yang menghafal hadis, yang memahami hadis, yang menyampaikan hadis kepada orang lain. Nabi beri jaminan. Apa jaminannya? Dalam sebuah hadis, Nabi SAW menyebutkan, naddarallahu mra'an sami'a maqalati wa wa'aha wa hafizaha wa addaha kama sami', farubba muballaghin aw'a min sami'. Moga Allah menceriakan wajah orang-orang yang mendengar kalamku, memahaminya dan menghafalnya, kemudian menyampaikannya kepada orang yang tidak dengar daripadaku. Mudah-mudahan, berkemungkinan orang yang disampaikan kepadanya hadis itu lebih faham daripada orang yang menyampaikan. Maksudnya Nabi SAW beri jaminan Allah akan menceriakan wajah orang yang mendengar hadis Nabi, memahami hadis Nabi,
menghafal hadis Nabi dan menyampaikannya kepada orang lain seperti mana yang dia dengar. Ceria kan ni kat mana? Para ulama berbahas. Ada yang kata Allah Ta'ala akan ceriakan wajah di akhirat nanti. Maksud bila sampai kat negeri akhirat nanti, orang-orang belajar hadis ni, dia ada special Allah Ta'ala bagi kat dia. Muka dia akan jadi ceria, wajah dia akan jadi ceria. Ada yang kata keceriaan itu adalah dari sudut pemberian pahala, kan? Tapi tak semestinya orang belajar hadis tu kat dunia ni muka dia cerah. Tuan-tuan tengok saya belajar hadis juga sikit-sikit, tapi tak cerah manalah. Dia kata, betul ke Ustaz ni, tengok belajar hadis tak cerah pun, nampak gelap aja. Cerah sikit lah, sikit. Adalah sikit. Saya pun dah pakai produk-produk bedak-bedak sikit-sikit.